Untuk korang yang baru di channel aku, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk notification. Hubungan manusia dan sihir merupakan hubungan yang cukup lama. Ia terbentuk sewaktu awal kejadian manusia di atas muka bumi ini sehinggalah hari ini. Berpunca dari perasaan dengki, cemburu, cinta serta kasih dan sebagainya mewujudkan ilmu sihir ini. Untuk membicarakan pengertian sihir secara terperinci adalah terlalu sukar. Ini memandangkan sihir terlalu seni untuk dibicarakan. Jenis-jenis sihir. 1. Sihir pemisah. Berubah keadaan dari cinta menjadi benci. Semakin banyak keraguan yang timbul antara suami isteri, saling bertengkar walaupun perkara yang remeh-temeh dan sukar memaafkan. Berubah bentuk isteri di mata suami dan sebaliknya. Orang yang disihir membenci semua perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Orang yang terkena sihir benci tempat yang diduduki oleh pihak lain. Di luar rumah merasa tenang dan apabila pulang ke rumah merasa bosan. Bahan yang digunakan seperti tahi besi yang ditabur di jalan yang dilalui oleh mangsa atau ditanam di mana-mana kawasan rumah. 2. Sihir percintaan atau penunduk. Puncak cinta dan keadaan nafsu yang berlebihan, hasrat yang kuat untuk selalu bersama, tidak ada kesabaran untuk berhubungan badan, kerinduan yang sangat dan selalu ingin bertemu, ketaatan yang buta terhadap pasangan. 3. Sihir membatal atau menunda perkahwinan. Biasanya melalui dua cara: jin merosakkan. Jin masuk dan menutupkan keinginan perempuan terhadap orang yang mahu meminang atau menikahinya. Jin tidak dapat masuk tetapi menyihirnya dengan memberi khayalan dari luar. Ia memberi khayalan kepada pasangan bahawa ia saling buruk. Dengan demikian, maka setiap lelaki yang meminangkan mengundur diri tanpa sebab padahal sebelumnya sudah saling setuju. Sihir yang mengikat lelaki dan perempuan kepada lelaki sebelum berkahwin. Alat kelamin berfungsi dengan baik, tetapi selepas berkahwin maka alat kelamin tidak berfungsi. Alat kelamin berfungsi dengan baik di luar rumah, akan tetapi apabila mendatangi isteri, alat kelamin hilang fungsi. Alat kelamin berfungsi dengan isteri ketika bergurau, senda, tetapi apabila bersama hilang fungsi. Pada perempuan pula ada penghalang di dalam alat kelamin isteri berupa daging yang menutupi vagina isteri. Ketika ingin menggauli isteri, isteri merapatkan paha agar suami tidak dapat bersama kerana halangan perasaan atau kesakitan. Adanya pendarahan apabila disetubuhi, tetapi apabila menjauhi isteri, maka darah tersebut berhenti. 5. Sihir dimandulkan. Tidak dapat zuriat walaupun disahkan oleh doktor pakar bahawa ia tidak mempunyai masalah. 6. Sihir pukau. Menyebabkan seseorang itu kaku, keluh dan tidak mampu bertindak balas, sama ada melalui pandangan, pendengaran atau anggota badan yang lain. Ia sudah berada di bawah penguasaan pemukau tersebut dan bertindak mengikut arahan yang diberi oleh pemukau tersebut. Menyebabkan masa tidur lena dan tidak mengetahui perkara yang berlaku di sekelilingnya. Bagaimana terjadinya pukau? Pertama, pandangan mata yang tajam yang mengandungi racun syaitan, memberi salam dan mengarahkan. Yang kedua, melalui sentuhan dengan berjabat tangan atau menepuk belakang mangsa. Rasulullah menyebut pandangan mata itu merupakan panahan dari panahan iblis yang boleh terkena kepada hati mukmin. 7. Sihir gila. Mangsa menjadi sasau, meracau, bertempik, kebingungan, pelupa. Kadang-kadang tidak sedar diri. Mata mangsa terbeliak dan melilau. Di tahap yang kritikal, berjalan yang tidak ada arah tuju dan tidur tidak menentu dan mula ingin berada pada tempat yang gelap. Ke-8. Sihir sakit anggota badan. Tandanya mengalami sakit yang berpanjangan pada salah satu anggota badan, kerap kali diserang sawan, mengalami kelumpuhan pada salah satu anggota tubuh, melumpuhkan semangat dalam melakukan aktiviti sehari-hari.
9. Sihir pendarahan. Tandanya darah yang tidak berhenti pendarahan walaupun sudah melalui tahap masa kebiasaannya. Menurut Ibnu Al-Ati, darah istihadah ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita selepas hari-hari haid sebagaimana biasa. Jin yang bergerak di dalam saluran darah orang yang disihir tersebut. Biasanya jin akan menendang rahim sekuat hatinya dan darah keluar dari saluran tersebut. Inilah yang berlaku kepada seorang wanita di zaman Rasulullah, Hamnah bin Jahsi. Lalu Rasulullah menyebut, sesungguhnya darah itu hasil sepakan syaitan. Syaitanlah yang menendangnya. 10. Sihir santau. Santau dibahagikan kepada dua bahagian. 1. Santau menggunakan bahan yang gatal dan miang lalu dijampi serapahnya untuk ditujukan kepada seseorang. Kedua, santau yang menggunakan bahan miang bisa terdiri dari lipan bara, bisa ular, ubur-ubur, ulat mati, berangan dan sebagainya. Digaul dan diperam beberapa bulan, dihantar kepada yang ingin dituju tanpa dibaca. Kedua, santau yang menggunakan bahan miang bisa terdiri dari lipan bara, bisa ular, ubur-ubur, ulat mati, berangan dan sebagainya. Digaul dan diperam beberapa bulan, dihantar kepada yang ingin dituju tanpa dibaca. Tanda-tandanya ialah gatal, batuk berdarah dan miang seluruh tubuh badan, terutamanya menjelang senja. Sekiranya tahap yang kritikal, seseorang tersebut akan nampak kebiruan dan kehitaman pada jari jemarinya. 11. Sihir penutup. Biasanya dikenakan kepada peniaga. Antara tandanya bau hanyir di tempat perniagaan, lesu untuk datang bekerja, pertengkaran sesama anggota kerja yang tak berkesudahan walaupun perkara kecil. Seringkali orang melihat kedai tertutup sedangkan kedai dibuka. Itu sahajalah perkongsian tentang sihir yang dapat saya kongsikan. Sekian. Assalamualaikum. Untuk korang yang baru di channel aku, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk notification.